Assalamualaikum. Akhirnya selepas hampir 1 tahun dirancang dan melakukan perancangan, hari ini kita berjaya melancarkan podcast Duduk Sembang, anjuran Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Selayang. Untuk makluman sahabat-sahabat, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Syah Zanul Iman. Boleh panggil saya Syah, selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Selayang bagi penggal yang kedua, Alhamdulillah. Dan saya juga merupakan Setiausaha Pemuda UMNO Negeri Selangor, merangkap Esko Pemuda UMNO Malaysia. So podcast ni pada kali ini kita dengan besar hatinya menjemput sahabat saya untuk memberikan penghormatan kepada beliau sebagai panel yang pertama. Kita jemput saudara Hadi selaku Naib Ketua Pemuda UMNO bahagian Selayang untuk mengenalkan sedikit latar belakang beliau yang seberingkas. Silakan Hadi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada podcast Duduk Sembang. Duduk Sembang kerana menjemput saya selaku panel yang pertama. Kira satu penghargaan yang besar buat diri saya lah, kerana menjemput saya untuk merasmikanlah juga podcast Duduk Sembang ini. Saya Muhammad Adi Mahirudin, selaku Naib Ketua Pemuda UMNO bahagian Selayang, merangkap Timbalan Ketua UMNO Cawangan Kampung Melayu Batu 16. Saya ni membesar di Kampung Melayu Batu 16, Rawang. Dan membesar di sana, berpolitik di sana, semuanya di sana lah. Latar belakang saya selaku kontraktor lah, bekerja sendirilah. Saya bekerja sendiri. Adi juga merupakan pengantin baru dia. Pengantin baru. Kau kahwin bila ni? Bulan 11. Bulan 11. 12 dari bulan 11. Umur berapa umur? Sekarang dah 37 lah kalau tahun ni. So 37 baru kahwin bulan 11. Hujan terlajak kan? Hujan terlajak. Yang terlajak satulah. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 kita tak pastilah. So okey Adi, terima kasih sudi hadir ke podcast. Satu penghormatan untuk kami juga kerana sudi melampangkan masa pada hari ini. So bila episod pertama ni kita nak buat yang santai-santai dulu. Podcast ni pun podcast yang santai untuk kita mendekati anak-anak muda di seluruh Malaysia, khususnya dalam Parlimen Selayang. So kita nak tanya Hadi jugalah, sejarah Hadi berpolitik kan. Mungkin pada tahun berapa ke, apa jawatan yang bermula, dalam bahasa kasarnya sejarah perkenalan kita ke Hadi. Cuba ceritakan sedikit ni. Sejarah berpolitik ni asalnya bermula di Kampung Melayu Batu 16 lah. Asal-asal dulu susun meja, susun kursi je. Itu startnya minat kepada UMNO ni. Kita ikut abang-abang ni apa semua. Dan betul-betul Abang Nip lah. Abang Nip, Yatim, Arwah Balan semua. Tapi betul-betul aktif pada zaman Datuk Subhan. Masa tu tahun 2013 tak silap saya lah masa tu. 2008 kot? 2008 ada. 2013 itulah, lebih kurang lah. Itu betul-betul aktif di dalam Don Taman Templer. Betul-betul mula-mula saya aktif di dalam. Betul Datuk Subhan sebagai? Wakil Rakyat Don Taman Templer. Okey, right. Itu betul-betul saya aktif dalam politik. Selepas tu barulah saya mencuburi sebagai mula-mula sebagai Naib Ketua Pemuda Cawangan. Lepas tu jadi Ketua Pemuda Cawangan. Dilantik jadi Setiausaha Pemuda Bahagian. Dan sekarang menjawab jawatan Naib Ketua Pemuda Bahagian lah. Itu sebersikit lah sejarah politik saya dalam So kalau kita ambil Selayang. era Datuk Subhan 2008 tu, sekarang dah 2024, dah hampir lebih kurang 16 tahun ni Lebih kurang. Kira politik kau ni kira politik yang daripada bawah lah. Politik daripada bawah. Daripada susun meja, susun kursi. Lepas tu barulah naik satu tahap. Pelan-pelan lah, bertingkat-tingkat lah. Bertingkat-tingkat lah. Bertingkat-tingkat orang panggil. Tak adalah terus dapat wahyu ke apa ke. Tak ada. Cawangan tu tetap Cawangan Kampung Melayu Batu 16. Sama, Cawangan yang sama. Tak berubah. Tak berubah. Alhamdulillah lah. So 16 tahun tu di apa agaknya pengalaman manis di dalam perjalanan menjadi ahli politik biasa dan hingga kini menjawat jawatan sebagai Naib Ketua Pemuda tu, apa pengalaman-pengalaman manis berpolitik untuk dikongsikan dengan adik-adik yang melihat podcast kita pada hari ni lah. Mana tahu diorang tergerak hati nak join UMNO pasal dengar pengalaman ni kau.
Pengalaman manis dalam politik pengalaman manis dalam politik ni kita banyaklah membantu orang-orang yang susah lah kebanyakannya. Lagi-lagi pada zaman COVID-19 lah. Tu memang kita banyak membantu lah. Waktu tu engkau lah ketua muda. Penggal tu engkau ketua muda. Banyaklah kita buat gerak kerja ke rumah-rumah yang tak mampu lah masa tu. Orang dah kibar-kibar bendera putih lah. Tu memang kenangan manis lah. 2020. Kita banyak membantu orang lah masa tu. 2020. 20, 21. awal sikit tua lah. Betul. Waktu-waktu pasca COVID tu lah. Betul. Itu kita pengalaman manis lah, banyak bantu orang. Betul. Selama sebelum tu kau tak pernah bantu orang ke apa? Selalulah bantu orang. Oh. Tapi itu paling banyak lah. Selain daripada tu, aku rasa kenangan manis dalam politik, aku itu kira pencapaian yang kira anggap tinggi lah. Kita membantu kau untuk menang ketua pemuda bahagian masa tu. Mula-mula kau bertanding sebagai ketua pemuda bahagian. 2018 lah. 2018. Kita rally masa tu. Dan kau menang. Walaupun tak banyak tapi menang kau panggil. Dan selain daripada tu, menang naik ketua pemuda bahagian. Itu kira pengalaman yang paling manis bagi aku lah. Menang naik ketua pemuda Menang bahagian. naik ketua pemuda bahagian. Okey. Alhamdulillah. Itu kalau kita cerita pengalaman manis lah. Kalau kita cerita pengalaman buruk. Pengalaman buruk yang aku rasa Pengalaman lah. tak manis lah. Janganlah buruk. Tak Yalah. manis lah. Tak manis Pengalaman lah. yang tak manis yang aku rasa masa tu kita kalah. RU ke 14 Najib kalah. Zaman Najib. 2018 lah. 2018. PLU. Itu memang pengalaman yang tak manis lah. Pahit lah bagi aku. Seminggu juga duduk rumah termenung. Bermuram seketika tu. Yelah. Kita kalah. Yelah. Masa tu kita sendiri pun tak jangka yang kita boleh kalah tu masa tu. Kita kalah federal. Federal, Pada betul. permulaan. Dan itu dah lah kita kalah negeri, kita kalah pula federal. Itu memang benda yang paling tak best lah dalam berpolitik. Kita dah penat, kita dah buat kerja, di akhirnya kita kalah. Yelah. Waktu tu gelombang ni pun kita tak dapat nak kawal. Betul. Dan kita pun tak jangka yang kita akan kalah. Tak ada siapalah yang menjangka. Pada Betul, ketika betul. itu UMNO yang memerintah selama hampir 60 tahun tumbang pada ketika 2018. Natijahnya sehingga hari ini kita masih lagi mencari-cari rentak untuk mencipta kemenangan balik. Betul. Tapi selain daripada tu ni, daripada kalahnya pihak 2018 tu, apa lagi yang kau rasa mengguris membuatkan sampai sekarang kau tak lupa lah. Aku tak tahulah dalam aku berpolitik kenangan buruk aku itu aku rasa lah kan. Sebab aku rasa kekalahan kita dalam PRU yang ke-14 tu kekalahan yang agak tragis lah bagi aku lah. Bagi orang lain aku tak tahulah. Tapi bagi aku sebagai ahli UMNO ketika tu, masa tu memang sedih. Tak bercakap lah dengan orang. Tak keluar rumah. Yelah. Tapi kalau nak dipikir-fikirkan sejarah kita ni panjang ni. Betul. Sejarah kita berkenalan, bersahabat ni panjang. Betul. Aku ingat aku mula kenal kau dekat rumah Abang Pian kot. Aku ingat lagi waktu tu kau bawa Vios Turbo dengan kau tu. Tahun 2012 ke 11 macam tu lah. Lepas tu 2013 aku jadi AJK Pemuda. Betul. Zaman Abang Nazri. Zaman Abang Nazri. Abang Nazri. Waktu aku jadi AJK Pemuda tu, waktu tu Aku baru naik ketua muda Cawangan. naik ketua Pemuda Cawangan. Masa tu Lepas aku driver Nazri je. Ikut Nazri je. Betul masa tu. Yelah. Ketua pemuda bahagian. Aku ikut je. Lepas tu kita berkawan lah. Kita Betul. berkawan waktu tu. Masa tu kita bertanding G2. G2. Kita bertanding G2. G2 ni untuk makluman semua adalah memilih 2 orang daripada pemuda bahagian untuk ke Perhimpunan Agung UMNO. Pemuda lah, untuk tahap pemuda lah. Pemuda. So kita bertanding G2 2017 Betul. 2017. Tapi alasan tu masa tu alasan kita sama. Nak area Abang Nazri pergi ke Kita nak rasa lah. Kita nak rasa. Last. Penggaluh last. Last. Sebab kita jangka 2018 Pemilihan. pemilihan. Kan? Kita jangka. Sekali yang naik 2019 lah. 2018 lah pemilihan. 2018. betul. Ngam-ngam lah. Setahun lepas tu pemilihan. Itu kali pertama kita Itu aku masa sendiri tu. bertanding lah. Betul. Betul. Muda waktu tu. So waktu tu takdirnya
Adi adalah Setiausaha Pemuda. Kan? Tengah Setiausaha Pemuda lah. Nak bertemu dia janganlah. Tak 2018 punya pemilihan tu. Betul. Aku jadi Ketua Pemuda, Aku jadi jadi Setiausaha Pemuda bahagian. Betul. Pada kali ini, pemilihan kali ini, kau jadi naib Ketua Pemuda bahagian. Panjang sejarah kita Odi. Betul. Kalau kita nak dipikir-fikirkan tu, Banyaklah benda yang kita lalui masa tu. banyak ni. Daripada bertanding G2 tu, Hmm. masa itulah kita tahu macam mana politik yang diselayang, masa bertanding tu macam mana. Sampailah kau bertanding Ketua Pemuda bahagian, kita bawa macam-macam tempat lah kita masuk. Sampailah sekarang. Sampailah sekarang Adi Macam-macam pengalaman lah. Menuju ke hujung-hujung pemuda ni. Kalau 12 tahun, 13 tahun tu, waktu tu kau 24. Betul. Sekarang kau dah 37 lah. Betul. Kau pun dah consider dah Nak masuk veteran lah. nak masuk ke bahagian dah tu. Kan? Nak masuk veteran. Sejarah kita panjang lah. So UMNO Selayang ni, sahabat-sahabat, terkenal sebagai sekolah politik. Kalau dalam dunia politik ni, UMNO bahagian Selayang adalah dikenali dengan nama sekolah politik. Maksudnya di sinilah kalau nak belajar berpolitik secara serius, nak belajar sepak terajang, level-level sekolah rendah, sekolah menengah punya politik, semua tuan-tuan boleh dapat rasakan di UMNO bahagian Selayang. So pepatah tu mungkin kau boleh huraikan dengan lebih ringkas dalam bentuk nasihat atau ucapan untuk adik-adik yang nak join politik ni. Kan, kalau kita tengok sekarang ni dalam politik UMNO, dalam politik Malaysia ni dah macam-macam parti lah. Kan? Parti UMNO, PKR, PAS, PAN, DAP, PAN. Kalau parti Melayu tu sendiri pun dah banyak dah. Kan? So, apakah nasihat ataupun ucapan lah yang kau boleh kongsikan sedikit untuk adik-adik yang nak join politik ni? Aku selalu cakap dengan budak-budak yang baru nak masuk politik. Nak masuk UMNO ni bukan menjanjikan kekayaan lah pada adik-adik kan. Tapi kalau nak menjanjikan perjuangan, kenalan, UMNO lah wadah dia. Kan? Maksudnya kenalan yang ramai, perjuangan yang kira tulen bagi aku UMNO lah dalam perjuangan ni. Daripada adik-adik. Apa definisi tulen tu, apa maksud kau tu? Kita dalam perjuangan dalam UMNO ni kita memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air kan. Jadi kita ni paling banyak ke depan memperjuangkan bangsa kita, agama kita adalah kita sendiri daripada UMNO. Kan? Kita sendiri pun tak pernah mengkafir-kafirkan orang, mengharam-haramkan orang ni semua kan. UMNO ni pasal kita ni parti yang lahir daripada istana, bukan daripada jalan. Kan? Kita ni ada kita punya keistimewaan kita sendiri kan. Yelah. Jadi pada adik-adik yang nak join, yang nak bersama dengan UMNO ni, yang paling penting kena sabarlah. Sabar dalam keadaan politik yang kita tengok pun, dalam keadaan politik sekarang ni pun yang tak seronok lah bagi kita tengok kan. Pilihan orang Melayu dah banyak. Kita ada PKR, ada PAS, ada Bersatu, ada Amanah, ada apa lagi, Pejuang, ada Muda. Pilihan untuk orang Melayu ni dah banyak. Kenapa pilih UMNO? Kenapa pilih UMNO? Kenapa pilih UMNO? Kenapa dia perlu memilih UMNO untuk menjadi wadah politik? Pasal UMNO terbukti selama 60 tahun memperjuangkan bangsa. Selama 60 tahun itu UMNO terbukti memperjuangkan bangsa dan agama. Kita wujudkan sekolah. Macam-macam lah sekolah, dewan kampung untuk orang Melayu apa semua. Termasuklah mempertahankan institusi diraja dan agama tu. UMNO yang mula-mula mempertahankannya. Jadi UMNO punya perjuangan tu tak pernah lari. Parti tu tak pernah salah. Jadi UMNO tu memang sentiasa dalam landasan yang betul. Jadi pilih UMNO ni adalah pilihan yang tepat kerana memperjuangkan bangsa tu adalah matlamat UMNO. Memperjuangkan bangsa dan agama itu memang matlamat UMNO daripada dulu, daripada mula ditubuhkan sampai sekarang. Jadi pilih UMNO tu adalah pilihan yang bagus. Selain daripada parti-parti lain lah, kita tak tahu parti lain punya perjuangan macam mana. Tapi UMNO punya perjuangan tu daripada dulu tak pernah lari. Yalah. Kita UMNO ni terkenal dengan politik khidmat bakti. Kan? Walaupun terkadang tu di sudut hati tu macam rasa khidmat bakti ni dah tak relevan. Kan? Kita tolong orang macam mana pun di akhirnya bila sampai persepsi, bila sampai pembunuhan karakter, segala-galanya boleh
hilang ataupun lenyap sekelip mata kan. So mungkin bila memilih perjuangan tu kita kena faham apa yang kita nak dan apa yang kita nak perjuangkan. Macam mana Hadi kata tadi, macam mana kau kata tadi tu, tak boleh lah pilih tu untuk shek makan dalam politik. Zaman tu dah berlalu lah, dah berlalu, dan UMNO pun bukan di position yang kuat untuk kau mencipta kekayaan ataupun mengejar laba dalam perjuangan tu. Tapi UMNO menjanjikan rangkaian. Betul. Rangkaian. Kita ada 191 bahagian. Maksudnya kalau ada apa masalah kat Kedah contohnya, betul, kita ada geng lah, dalam pemuda, lagi-lagi pemuda ni lah. Kita ada geng lah, nak merujuk kan. Betul. UMNO dulu dengan UMNO sekarang tak sama. UMNO dulu kita berkuasa sepenuhnya. Daripada federal sampai negeri itu semua kita yang berkuasa. Betul. Jadi kalau orang dulu bercakap dengan kita, yang UMNO sekarang, mengarut lah bagi aku kan. Pasal kalau orang dulu bercakap dengan kita, abang dulu tu abang dulu kerajaan. Kita sekarang pembangkang. Yelah. Kita dah tak ada apa-apa. Kita ambil tahun 2018, bos. Yelah. Tahun 2018 kau ingat, kita kalah. Lari semua orang, lari. Tak ke mana dah orang lah. UMNO yang satu waktu dulunya kaya, tiba-tiba boleh jadi miskin dalam masa sehari. Lari, orang tak ada. Semua lari, semua tak nak jual. Tak ada duit. Kita orang ni generasi yang lahir pada waktu UMNO tak ada apa-apa. Betul. Dalam podcast Duduk Sembang ni kita berani declare. Betul. Kan? Kita bukannya lahir pada waktu UMNO di zaman puncak, bukan pernah merasa nikmatnya duduk dalam UMNO ni, tak pernah. Betul. Kita orang ni datang waktu kalah. Betul. Di saat kita ada pilihan pun sebenarnya. Tak payah buat apa-apa pun. apa-apa, baik kita orang berniaga je. Kan? Macam Adi katalah dia kontraktor. Bila dah join UMNO ni lagi banyak pening ni waktu tu ni. Tak ada apa. Kalah tu. Bukit pun rata lah waktu tu. Jawatan yang tak berbayar. Tak bayar. Dulu jawatan tu berbayar lah, rasanya lah. Kan sekarang jawatan tak berbayar. Ikhlas ya, semua tu ikhlas. Ikhlas je. Kita memang berperjuangkan masa tu sampai sekarang semua ikhlas. Semua duit sendiri. Saudara Ketua Pemuda habis berapa banyak masa tu? Banyak di. Banyak. Berapa banyak. Kan? Tapi kita pada waktu tu kita sayangkan UMNO ni lah. Betul. Kita sayangkan UMNO ni dan kita nak UMNO tu bangkit kembali lah. Betul. Generasi tu pula, generasi Dr. Ashraf. Betul. Dr. Ashraf selaku Ketua Pemuda tu, tagline dia bangkit kembali. Abang kita lah tu. Abang kita steady. Abang kita. So itulah ucapan sikit agar dia dapat jadikan panduan lah buat adik-adik followers ataupun sesiapa jugalah yang nak join politik. Perkara pertama yang anda kena faham apakah nilai perjuangan anda. Betul. Dan barulah bercerita berkenaan dengan BCDE tu. Pasal kita mula dulu bos dengan susun gosi je, susun meja je. Betul. Di atas susun gosi meja tu yang kita minat ikut UMNO tu. Betul. Kan? Betul. Bukannya kita masuk dengan laluan yang khas untuk kita, tak ada. Tak ada. Memang daripada susun kursi, susun meja. Susun kursi. Kalau buat program kat Padang tu kena tolak. Betul. Nak buat line tu. Tak adalah kita suruh adik-adik ni pergi susun kursi, susun meja. Tapi kita menceritakan asalnya tu bagaimana susah yang memperjuangkan dulu dalam politik. Cara dia tu kan. So itu lebih kurang nasihat lah Hadi Betul. So okey lah Di, kita pun untuk pusingan pertama ni, episod pertama ni kita tak nak lah panjang-panjang sebab kita pun tengah orang kata mencari rentak, mencari momentum dalam satu perjalanan yang panjang. Cuma yelah, kau pun tahu, kau pun nampak macam mana susahnya kita untuk run bahagian pemuda bahagian ni, dua penggal, maksudnya penggal kedua kan. So apakah kalau boleh dikongsikanlah sikit bagi semangat kat kawan-kawan ni yang susah payah ni, ucapan penutup lah untuk podcast yang baru dilancarkan ni. Bagilah sikit ayat untuk tim di sebalik tabir, tim produksi, tim pemuda ataupun juga semua lah. Bagilah kata-kata semangat sikit. Yang untuk pertama sahabat-sahabat saya nak ucapkan tahniah lah kepada tim podcast Duduk Sembang ni kan. Pasal daripada mula rasanya dia orang susun kotak ni dulu kot Sunproof lah. Sunproof ni kan. Daripada kosong lah sampai Fahmi buat sampai jadi macam ni lah. Nak menjadikan untuk jadi betul-betul lancar lah sembang duduk sembang lah. Duduk sembang ni.
Jadi ucapkan tahniah lah kepada tim Duduk Sembang ni. Terutamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Ketua Pemuda lah. Kerana berjaya untuk mewujudkan trending yang terkini lah saya rasa. Maksudnya kita tak terlepas daripada up to date media sosial yang semasa lah kan. Maksudnya kita ikut trend yang terkini, kita jangan terlepas pandang apa yang anak muda biasa tengok. Jadi kita follow the flow, kita ikut je arus. Tu saya ucapkan tahniah kepada Ketua Pemuda dan tim-tim yang menjayakan Duduk Sembang ni. Semoga podcast Duduk Sembang ni berjaya dan berjalan lancar. Ramai lagi yang akan hadir, tetamu-tetamu yang hebat yang akan hadir. Jadi saya ucapkan tahniah sekali lagi lah kepada Duduk Sembang ni. InsyaAllah. So, mewakili jugalah seluruh tim produksi yang susah payah daripada mula susah ni. Aku pun ingat mula-mula tu aku dah give up lah. Tapi kita dah ketemu Muda Depan Gang ni, kita kena datang dengan produk untuk membuat pembaruan. Ingat pasal kamera je kan? Ingat pasal kamera je. Rupanya kos dia tu overload kan. Kalau ada yang nak sponsor tu, main lah sponsor sekali kan. Tapi di akhirnya terima kasih. Terima kasih untuk segala-galanya. Terima kasih untuk kesetiaan. Terima kasih untuk persahabatan. Terima kasih untuk segala-galanya lah. Semoga kita ni dapat ukhuwah antara kita ni dapat berkekalan hingga akhirnya, bukan sekadar politik semata-mata lah. Okey, untuk sahabat-sahabat podcast ataupun yang mengikuti podcast pada hari ini, jangan lupa komen, like, follow dan share. Itu je yang kami minta. Tolonglah bagi sokongan kepada kami kan, supaya kami dapat melakukan podcast ini sebagai satu platform yang baharu untuk mendekati anak-anak muda. Jangan lupa, ini baru episod pertama. InsyaAllah episod kedua kita akan jemput figura-figura hebat lagi di dalam Duduk Sembang ini untuk sama-sama kita mengupas atau menyentuh topik-topik yang berkaitan dengan anak muda di zaman 2024 ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.